Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika. Allahumma shalli ala Astaghfirullah. La hawla wala quwwata illa billah. La Allah, Allah, Allah. InsyaAllah yang mana ada boleh tolong jelaskan. Suara clear tak? Allah, bismillahirrahmanirrahim. Suara clear? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Okay, gambar clear. Tak rotate macam sebelum ni. Hari sebelum. Alhamdulillah. Okay, clear. Alhamdulillah. InsyaAllah. Allah, Allah, Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baik, insyaAllah dah ketujuh kan. Kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bersama dalam majlis ilmu dan masih lagi memberi peluang untuk sama-sama kita memperbaiki diri untuk kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Baik. Kalau ikutnya ini adalah majlis yang kedua. Sebab kita dah mula pada hari Khamis lepas. Tapi ada atas sebab masalah teknikal
soalan teknikal, dan video tidak hilang ataupun hilang daripada radar dalam Facebook Ruak Jawi, maka atas dasar pihak Ruak Jawi meminta untuk saya ulang kembali majlis pertama, sebab untuk tujuan rekod untuk penyimpanan. Baik. Baik. Boleh buat kita mula baliklah buat sebagai majlis pertama ni, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab yang bertajuk Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar. Itu nama panjang. Nama pendek dia Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum tu saya bukanlah orang yang terbaik untuk membaca kitab ini, namun atas dasar permintaan daripada pihak Ruak Jawi, saya terima juga atas dasar min bab fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, untuk sama-sama kita saling mengingati. Dan saya bukanlah untuk mengajar, tetapi untuk muzakarah, untuk sama-sama kita saling ingat memperingati. Baik, sebelum tu saya terlupa kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab dengan niat hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, dan kepada para ulama al-amilin, dan khusus kepada sahibul kitab Al-Imam An-Nawawi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kelas kita insya-Allah setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, iaitu 4 kali seminggu, bermula pada 7 pagi, dan kita ambil masa lebih kurang setengah jam lah ya. Dan saya tidak akan lebih pada itu, insya-Allah. Kita akan cuba untuk komit setiap hari tersebut. Baik. Okey. Untuk mukadimah majlis yang pertama ni, saya akan bicarakan 3 poin utama. Iaitu yang pertama, kenapa kita kena perlu belajar Al-Azkar, kitab Al-Azkar ni secara khusus. Apa keistimewaan yang kenapa saya pilih kitab ini untuk dibacakan. Yang kedua, kita akan masuk berkenaan dengan kita kenal tentang pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi. Dan yang ketiga, kita akan baca sikit, kita akan baca muqaddimah ataupun kata pengantar Imam An-Nawawi. Kenapa dia karang kitab ini, apa tujuan dia, insya-Allah. Baik. Kenapa kita kena perlu belajar kitab Al-Azkar? Kata ulama dalam satu bi'ad dar washtaril azkar. Maksudnya, juallah rumah dan belilah kitab Al-Azkar. Maksud dia, kepentingan kitab Al-Azkar ni lebih kurang dengan sama memiliki rumah. Itu penting. Kitab Al-Azkar ni sebagai apa maksud Al-Azkar? Al-Azkar jamak ataupun plural bagi zikrun. Mufrad zikrun, itu zikir, itu zikir-zikir.
Kitab ini mengandungi zikir-zikir ataupun doa-doa yang warid datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kumpul semua hadis-hadis sahih berkenaan dengan zikir dan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibukukan dan sampai kepada kita, alhamdulillah. Kitab Al-Azkar ni mendapat perhatian yang tinggi daripada para ulama. Ada yang mengarang, ada yang menyusun, ada yang mentahqiq, ada yang mensyarahkan, berkhidmat dengan kitab Al-Azkar ni sebab ada kepentingan dia, ada kelebihan dia. Okey. Baik. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk banyakkan berzikir, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan zikir ni Allah Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan yang mudah, amalan yang ringkas. Tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ahwal, setiap gerak-geri kita tidak terlepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada bangun tidur tu sehinggalah kembali nak tidur balik pada malam hari, ada zikir-zikirnya. Iaitu setiap gerak-geri kita. Bagaimana kita apa zikir kita terjaga daripada tidur. Apa zikir kalau kita susah sangat nak bangun daripada tidur. Apa zikir kalau kita terdengar goh. Apa zikir kalau kita melihat kebakaran. Banyak lagi. Dan Imam Nawawi susun semua setiap bab tersebut mengikut susunan tertib yang sangat baik. Dan tujuan kita belajar daripada kitab Al-Azkar yang dikarang Imam Nawawi ini supaya kita dapat beramal dengan zikir ataupun doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara tak langsung kita mendapat pahala sunnah. Sebab asal daripada kita berzikir dan berdoa ni, kita boleh saja kita nak zikir, kita nak reka, kita nak reka zikir apa ataupun doa apa, namun adalah yang terbaik dengan kita beramal dengan zikir dan doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, iaitu kepada umat Nabi, sekiranya kamu mencintaiku, yakni Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Taala akan mencintai kamu, mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itu kelebihan kalau kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan setiap ini yang seperti mana saya sebut tadi, semuanya adalah zikir-zikir dan doa-doa yang terkandung dalam kitab ini, semuanya adalah hadis sahih. Hadis sahih dan hadis hasan, dan ada martabat-martabat dia yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam muqaddimahnya. Baik. Kemudian yang kedua, memenangkan pengajian kita ni sekadar 30 minit, saya tidak akan bercakap panjang lah. Kita akan masuk secara ringkas. Okey. Baik, kemudian yang kedua kita akan masuk kepada berkenaan dengan siapa Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi nama sebenar dia Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Itu adat bagi setiap kebanyakan para ulama ataupun setiap orang, dia akan ada nama gelaran dia. Nama gelaran Imam Nawawi ni nama asal dia Yahya bin Sharaf. Seperti mana kalau kita
para sahabat, ramai juga yang dikenali dengan gelaran seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang tahu nama asal dia? Nama sebenar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Nama sahabat Sayyidina Abu Hurairah, siapa nama sebenar dia? Nama sebenar dia ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang pendapat yang paling sahih, Abdul Rahman bin Sakhr. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Siapa tahu nama dia? Nama dia Muhammad bin Idris. Tapi kenapa dikenali sebagai Imam Syafi'i? Syafi'i itu nisbah kepada moyang ataupun datuk yang keberapa saya tak ingat. Datuk yang ketiga atau keempat kalau tak salah saya, bagi Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris. Imam Abu Hanifah, nama sebenarnya An-Nu'man bin Sabit. Dan ramai lagi tradisi ataupun adat bagi para ulama untuk terkenal dengan nama gelaran. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah, iaitu lebih kurang 800 tahun lebih yang lalu. Beliau dilahirkan di Nawa, satu kampung di Syria sekarang ni, yang tak jauh lah daripada Damsyik sekarang ni. Baik. Sebab itulah dikenali ataupun dinisbahkan nama Imam Nawawi, Nawa An-Nawawi. Kalau kita bolehlah kita nak nisbahkan kita sebagai apa. Kalau kita lahir di Al-Ustar, bolehlah Astari dan sebagainya. Baik. Imam Nawawi ini adalah tidak syak lagi beliau adalah seorang wali, sebab dengan zuhudnya, dengan waraknya, tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Dan sejak kecil lagi beliau telah dipilih Allah ataupun Allah Taala telah menjaganya. Ketika mana beliau masih kecil, dikisahkan, diceritakan bahawa Imam Nawawi ini dia tak suka nak bermain dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya. Bahkan pada satu hari kawan-kawan dia paksa dia untuk main. Paksa sungguh-sungguh. Tapi Imam Nawawi dia tak nak, sampai tahap menangis dan lari daripada kawan-kawan dia. Dan Imam Nawawi dia nangis, dia buat apa? Dia baca Quran. Baca Quran sebab tak mau main dengan kawan-kawan dia. Sehinggalah peristiwa tersebut dilihat oleh seorang syekh. Syekh tersebut kata, budak ni bukan biasa-biasa. Kemudian syekh tersebut pergi berjumpa dengan ayah Imam Nawawi dan menasihatkan untuk menjaga dia, mendidik dia dengan didikan agama yang baik. Sebab syekh tersebut kata, budak ni dia akan menjadi seorang alim yang akan memimpin umat. Kemudian ayah Imam Nawawi hairan, kamu ni bomoh ke sampai boleh tilik nasi? Tapi syekh tersebut kata, aku bukanlah seorang bomoh ataupun sebagainya, tapi aku merasakan ini adalah budak yang Allah Ta'ala pilih untuk memimpin umat. Banyak kalau diikutkan, banyak kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan Imam Nawawi ini. Kalau saya dapat ceritakan sedikit sebanyak, Imam Nawawi ini dia seorang yang terkenal dengan zuhud dan warak. Dan diceritakan Imam Nawawi ini dia kalau makan ni sehari sekali saja. Subhanallah.
makan dia waktu malam lepas isyak. Minum sebelum sahur. Makan sikit-sikit. Subhanallah. Tapi kalau kita sikit-sikit makan. Subhanallah. Disebabkan itulah Imam Nawawi dia mampu untuk beribadah, untuk mengarang kitab-kitab. Disebabkan banyak masa dia tidak terbuang. Imam Nawawi juga dia disebabkan makan sikit tersebut, dia seorang yang nahif, sangat kurus. Dan makan pula bukan makan sebarangan. Makan makanan yang hanya dikirim oleh mak ayah dia dari kampung. Masa tu Imam Nawawi berada di Damsyik, sebab dia berkhidmat di sebuah sekolah ataupun madrasah Darul Hadis Al-Ashraf. Dan Imam Nawawi dia belajar dalam sehari itu 12 subjek, 12 maddah. Dan bermula dari subuh sehinggalah ke malam, penuh dengan aktiviti pengajian ilmu. Kita hanya beberapa jam saja, dari pukul 8 sampai pukul berapa sekian-sekian, itu pun dah terasa letih. Disebabkan pengorbanan Imam Nawawi ini, jasa dia, pengorbanan dengan waktu dia, Allah Ta'ala memberkati dia dengan meninggalkan banyak ilmu-ilmu. Dan setiap lapangan bidang ilmu ni semua ada karangan dia. Tak kira dari sudut fiqh, dari hadis dan seumpamanya, ada kitab-kitab dia yang ditinggalkan. Dan diceritakan bahawasanya Imam Nawawi tak pernah ataupun tak tidur secara baring selama hampir 2 tahun, disebabkan dengan terlalu sibuk ataupun terlalu khusyuknya beliau untuk menuntut ilmu ataupun mengarang. Subhanallah. Dan antara karamahnya, sejak kecil, masa kecil lagi, beliau diberi kelebihan, itu sekitar umur 7-8 tahun. Pada satu hari, pada waktu malam, di waktu malam yang gelap gelita, Imam Nawawi tiba-tiba terjaga. Dia tengok dalam suasana keliling dia bercahaya, sangat bercahaya. Sedangkan waktu itu malam, gelap. Kemudian dia kejut ayah dia. Dia tanya ayah dia, "Cahaya apa ni wahai ayah?" Kemudian ayah dia hairan. Sedangkan malam gelap gelita. Kemudian baru ayah dia tersedar, malam itu adalah malam 27 Ramadan. Dan dia sedar itu adalah malam Al-Qadr, Lailatul Qadar. Itu antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Imam An-Nawawi. Banyak kisah-kisah. Kalau nak cerita sangat panjang. Kalau boleh kita cari tengok, baca untuk sebagai inspirasi kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab baca kisah-kisah para salihin ni, dia akan mampu untuk membangkitkan semangat kita untuk beribadah, untuk menuntut ilmu dan seumpamanya dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Masa pendek sangat kan. Kita terus masuk kepada mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa penting untuk kita baca mukadimah? Kata pengantar, tak kiralah apa kitab pun atau apa buku sekalipun, penting untuk kita mulakan bacaan dengan kata pengantar, mukadimah, pengarang. Sebab apa? Sebab kita nak tahu apa manhaj, apa metod yang digunakan oleh pengarang dalam menyusun ataupun mengarang kitab dia. Apa tujuan?
Apa tujuannya? Untuk supaya kita lebih tasawur, kita dapat gambaran yang secara umum dalam memahami isi yang isi kandungan dalam sesebuah kitab. Itu kepentingan membaca muqaddimah. Dan saya baca secara lajulah, dan saya akan terjemahkan secara apa yang penting saja insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi memulakan dengan bismillah berdasarkan sebuah hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Dalam riwayat yang lain kullu amrin la yubda'u bilhamdillah. Setiap perkara, setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terbantut. Terbantut daripada apa? Daripada barakah. Ataupun dalam riwayat yang lain, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia juga terbantut daripada barakah. Penting untuk kita mulakan apa jua amalan dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan alhamdulillah, ataupun yang seumpamanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, rabbi yassir ya mu'in. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril layla 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafah fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسقطه والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. Imam Nawawi memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni setiap pagi dan petang, dan setiap berubahnya keadaan pada setiap masa waktu, fastanarat qulubuhum bilawamil anwar, akan bercahayalah jiwa dan hati-hati mereka dengan nur, cahaya. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين اللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad qala Allahul Azim al-Aziz al-Hakim, fadhkuruni azkurkum. Allah Taala berfirman yang bermaksud fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan ingat kamu. Kata ulama, azkurkum yang di sini maksud aku apabila kamu mengingati aku, apabila kamu menyebut namaku, azkurkum, maka aku akan ingat kamu dengan mengampuni dosa-dosa kamu dan memudahkan urusan-urusan kamu. Itu tafsir sebahagian para ulama. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku jadikan jin dan manusia ni kecuali untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Itu tujuan yang paling utama kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita, itu untuk mengabdikan diri semata-mata kerananya. Fa'ulima bihadza anna min afdal atau afdal halil abdi halu zikrihi rabbal alamin. Dapat diketahui pada sini sebaik-baik keadaan seseorang hamba tersebut ketika mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Apa dimaksudkan al-alamin? Al-alamin adalah ma siwallah, apa yang selain daripada Allah. Washtighaluhu bil azkar al-waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil mursalin, dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik keadaan kita dengan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sayyidil mursalin. Wastighaluhu bil azkar al-waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu menyibukkan diri dengan zikir-zikir, doa-doa yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, iaitu pengurus segala para rasul. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين. Dan para ulama radhiyallahu anhum telah mengarang, menyusun banyak kitab-kitab yang terkenal, yang masyhur, iaitu amalan, kitab-kitab amalan seharian. Lakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takrir, akan tetapi kitab-kitab tersebut panjang dengan apa, dengan sanad-sanad dan yang berulang-ulang. Lakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takrir. Isnad ni, sanad ni adalah riwayat seseorang daripada seseorang yang bersambung sehinggalah kepada para Rasulullah, daripada generasi sahabat, tabi'in dan salaf dan sehinggalah sampai pada kita. Sebab apa penting sanad? Sanad ni adalah, kata Imam Ibnul Mubarak, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak kerana isnad ni, sanad ni, maka akan berkatalah seseorang tu apa yang dia nak kata. Dia boleh reka apa yang dia nak cakap. Itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isnad. Dengan sebab isnad inilah agama kita menjadi agama yang terjaga, terpelihara daripada rekaan orang yang mereka berbanding dengan agama-agama yang lain ataupun umat-umat yang terdahulu. Semuanya banyak rekaan ataupun waswai, tidak terjaga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal dengan amalan yang apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semuanya ada sanad-sanad dia. Lakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takrir fa dha'ufat anha himamut talibin. Dan disebabkan sanad-sanad yang panjang tersebut, maka orang yang nak bacanya akan menjadi malas, akan menjadi lemah semangat. Sebab panjang sangat. Bila kita nak boleh tahu zikir-zikir tersebut. Fa qasadtu tashila zalika 'ala ar-raghibin, maka aku, Imam Nawawi kata, aku berniat untuk memudahkan kepada orang yang gemar untuk beramal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa syara'tu fi jami' hadzal kitab, maka aku memulakan untuk membukukan kitab ini. Mukhtasiran maqasid ma zakartuhu taqriban lil mu'tanin, dengan meringkaskan, dengan tujuan untuk memberi menarik minat orang yang memberi perhatian tentang pentingnya beramal dengan zikir-zikir dan doa-doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahziful asanid fi mu'zamih, dan ini Imam Nawawi sebut, aku tidak, maksudnya Imam Nawawi tidak memasukkan ataupun membuang sebahagian sanad-sanad yang panjang yang mana berulang-ulang dalam kitab-kitab yang sebelum ni. Dan di antara kitab kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, seperti mana yang dikarang oleh Imam Ibn Sunni, Imam An-Nasai, seperti Amalul Yawm wal Lailah, kitab Ad-Du'a yang dikarang oleh Imam At-Tabrani, kitab Al-Baihaqi, Ad-Da'awat Al-Kabir dan Ad-Da'awat As-Saghir, dan banyak lagi.
Wa ahziful asanid fi mu'dhamih lima zakartuhu min isaril ikhtisar. Aku nak meringkaskan. Walikaunihi mawdu'an lil muta'abbidin, dengan tujuan untuk memudahkan bagi orang yang nak muta'abbidin, untuk orang yang nak beribadat, beramal dengan semua hadis ataupun zikir-zikir tersebut. Walaisu ila ma'rifatil isnad al mutatalli'in, dan mereka ni bukanlah orang yang nak tahu sangat tentang sanad-sanad ni. Bal yakrahunahu wa in qasura illa al-aqallin. Bahkan mereka ni tak, kalau yakrahunahu ni benci, tapi maksud dia tak sukalah, tak suka nak tahu lebih detail, panjang-panjang semua sanad-sanad tersebut. Wa li'anna al-maqsud bihi ma'rifatul azkar wal 'amalu biha. Sebab apa maksud daripada tujuan kita nak baca kitab ni? Untuk kita nak mengenali, mengetahui zikir-zikir dan wal 'amalu biha, dan terus beramal dengannya. Wa idahu dhanniha lil mustasyirin, dan memberi petunjuk, memberi penjelasan kepada orang yang meminta penjelasan tentangnya. Wa azkuru insyaallah taala badalan minal asanid ma huwa ahammu minha mimma yukhallu bihi ghaliban. Dan saya akan Imam Nawawi kata, saya akan gantikan apa yang telah dibuang itu maksudnya, dan saya akan sebutkan ganti kepada sanad-sanad yang dibuang tersebut, yang mana juga penting, yang tak dapat tidak dengannya. Wa huwa bayanu sahihil ahadits wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha, iaitu aku akan sebut tentang status hadis-hadis yang disebutkan dalam hadis ni, hadis itu sahih ke, hasan ke, dhaif ke, dan ataupun munkar. Sahih, apa maksud sahih, apa maksud hasan, apa maksud dhaif, itu adalah pendetailan ataupun secara khususnya dalam ilmu hadis. Itu sahih, hadis sahih ni hadis yang paling tinggilah, yang cukup syarat-syarat dia, yang sampai kepada kita. Dan hadis hasan dia kurang sikit, status dia rendah sikit, dan hadis dhaif dia rendah sikit. Tapi tak semua hadis dhaif tidak boleh dibuang, tak terus tak boleh diamalkan, ada syarat-syarat dia. Dan munkar ni hadis yang ataupun lebih mawdu', yang hadis direka-reka. Fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifatihi jami'un nas illa an-nadir minal muhaddisin. Sebab apa? Sebab dengan mengetahui status hadis-hadis tersebut penting juga untuk diketahui oleh semua orang, kecuali oleh sebahagian para ulama hadis. Mereka lebih patut untuk mengetahui dengan lebih detail. وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحذاق المعتمدين. وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس من علم الحديث. Dan Imam Nawawi kata, saya akan tambahkan dalam kitab ni jumalan min an-nafais min ilmi al-hadis, sebahagian ataupun ilmu-ilmu hadis yang nafis, yang sangat bernilai. Wa daqa'iqil fiqh, dan ilmu fiqh yang daqiq, yang detail, secara terperinci. Wa muhimmatil qawaid, dan kaedah-kaedah yang penting. Wa riyadatin nufus, dan amalan untuk mendidik jiwa. Wal adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, dan adab-adab yang tak dapat tidak perlu diketahui oleh para orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita semua perlu tahu apa adab-adab yang perlu dijaga dalam semasa dalam mengabdikan diri kepada Allah, semasa dalam menuju untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa azkuru jami'a ma azkuruhu muwaddahan bihaitsu yaskhulu fahmuhu 'ala al-'awam wal mutafaqqihin. Dan saya sebutkan kesemua tersebut secara jelas dengan bahasa yang mudah, untuk mudah difahami oleh al-'awam wal mutafaqqihin, oleh orang awam
dan mutafaqihin. Awam ni jamak kepada ammi. Awam ni ialah orang yang kalau disebut di sini ma yuqabil mutafaqih wa ma lam yuhassil min al-fiqh syai'an. Itu orang yang tak ada langsung ilmu fiqh ataupun ilmu agama. Itu orang awam. Dan kita sentiasa adalah berazam untuk meningkatkan diri daripada menjadi orang awam untuk menjadi orang yang lebih mengetahui, iaitu mutafaqih. Dan masuk mutafaqih pula orang yang belajar ilmu agama, ilmu fiqh secara berperingkat-peringkat, secara bermanhaj. Kita semua kena berada di level tersebut. Maka tak dapat tidak kita kena sentiasa belajar, kena sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. وقد روينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Dan Imam Nawawi meriwayatkan daripada dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang bermaksud man da'a ila hudan, sesiapa yang menyeru kepada hudan, hidayah, petunjuk, kana lahu min ataupun kebaikan, kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang mengikutinya, orang yang mendapat petunjuk daripada dia, la yanqusu zalika min ujurihim syai'a, maka dia pahala yang dia dapat tersebut takkan berkurang walau sedikit pun. Itu antara kelebihan kenapa kita kena sentiasa menyeru kepada kebaikan. Itu kita akan sentiasa mendapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia. Fa aradtu musa'adata ahli al-khair bi tashil tariqihi wal isyarati ilaihi, maka dengan tersebut aku berniat untuk memudahkan, menolong orang yang menuju kebaikan dengan memudahkan. Wa idahi sulukihi wad dilalati alaihi wa azkuru fi awwalil kitab fusulan muhimmatan, dan aku sebutkan sebelum memulakan hadis-hadis ataupun selepas mukadimah ni, Imam Nawawi dia akan menyebut tentang fasal-fasal muhimmah yang penting, yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab, yang mana sangat diperlukan oleh orang yang memiliki kitab ini, orang yang membelek-belek ataupun orang yang membaca kitab ini. Wa ghairuhum minal mu'tanin. Wa idza kana fi sahabah man laysa mashhuran 'inda man la ya'tani bil 'ilmi. Dan jika ada para sahabat yang tak dikenali, yang tak dikenali oleh mereka yang tidak mengambil berat tentang nama-nama para sahabat. Dan para sahabat ni ramai, dan dikatakan jumlah kesemua para sahabat radhiyallahu anhum, kalau tak salah saya 124,000 ataupun lebih kurang lah 100,000 lebih, ramai. Dan terkenal hanya beberapa orang, hanya beberapa ratus orang, itu yang kenal. Maka dengan sebab itu Imam Nawawi kata, jika ada para sahabat yang tak dikenali oleh kita, nabbahtu alaihi, maka aku akan mengingatkannya. Faqultu, dengan menyebut rawaina an fulan as-sahabi, aku meriwayatkan ini daripada para sahabat, pada si fulan as-sahabi, iaitu dengan menyebut sahabi tersebut, li'alla yushakka fi suhbatihi. Sebab apa? Sebab untuk tidak memberi keraguan kepada kita dengan perawi tersebut orang adalah sahabat. Setiap sahabat ni dia adalah orang yang adil, maka tidak wa aqtasiru fi hadzal kitab 'ala al-ahadits fil kutub al-masyhurah allati hiya usulul Islam. Aku memadai dengan hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab aku ni,
dengan kitab-kitab yang masyhur, allati hiya usulul Islam, yang mana kitab-kitab tersebut adalah sendi-sendi Islam, paksi-paksi yang diguna pakai, yang menjadi pegangan dalam Islam. Wa hiya khamsah, iaitu 5. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, kemudian yang ketiga Sunan Abi Daud wa Tirmizi, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima An-Nasa'i. Subhanallah, kesemua kitab-kitab hadis ni dikarang oleh mereka yang bukan berbangsa Arab. Sahih Bukhari dikarang oleh Imam Bukhari, nama asal dia Muhammad bin Ismail, orang yang berasal daripada Uzbekistan. Yang kedua Sahih Muslim, yang dikarang oleh Imam Muslim Al-Hajjaj. Yang ketiga Sunan Abi Daud, yang dikarang oleh Imam Sulaiman Ibn Al-Ash'ath. Yang keempat Tirmizi, Sunan Tirmizi, yang dikarang oleh Imam Tirmizi, ataupun nama dia Muhammad bin Isa. Imam Tirmizi ni boleh dibaca tiga bacaan, At-Tirmizi, At-Tirmizi dengan At-Turmuzi. Boleh baca baris atas, baris bawah, dan baris dhammah, baris depan. Dan Sunan An-Nasa'i, yang dikarang oleh Imam Ahmad Imam Ahmad bin Shu'aib. Kalau ikutnya semuanya ada, sebagian ulama mengatakan ada 6 ataupun 7. Imam Nawawi tak sebut Sunan Ibnu Majah, tidak memasukkan hadis-hadis yang dipetik daripada Sunan Ibnu Majah dan Muwatta. Yang Imam tak sebut, sebab apa dia tak memasukkan daripada kitab-kitab tersebut. Waqad arwi yasiran minal kutubil masyhurah wa ghairiha, dan aku meriwayatkan sedikit daripada kitab-kitab yang masyhur. Mungkin ada sebut, wallahu alam. Wa ammal ajza' wal masanid, adapun musnad, falastu anqulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatin. Mana kata daripada musnad-musnad yang lain, musnad pun ada banyak, musnad Imam Syafi'i, musnad Imam Abu Hanifah dan sebagainya, aku tidak menyebutnya kecuali sedikit saja pada beberapa tempat. Wala azkuru minal usul al-masyhurah aidan min ad-dha'if illa an-nazir ma'a bayani dha'fih, dan aku tidak sebut kesemuanya tersebut kecuali sedikit, kecuali kadang-kadang lah, ma'a bayani dha'fih, dengan aku menyebut status dhaif hadis tersebut. Wa innama azkuru fihi sahih ghaliban, akan tetapi aku menyebut kesemuanya adalah yang sahih-sahih saja secara umum. Falihadza arju an yakuna hadzal kitab aslan mu'tamadan, maka dengan sebab itu Imam Nawawi kata, aku nak kitab ni menjadi kitab yang mu'tamad, yang dipegang kuat oleh orang yang akan datang, oleh kita lah. Thumma la azkuru fil bab min al ahadith illa ma kanat dalalatuhu zahiratan fil mas'alah. Wallahul karim as'alut taufiq. Itu doa. Imam Nawawi mengakhiri mukadimahnya dengan doa, wallahul karim as'alut taufiq wal inabah wal i'anah wal hidayah was siyanah wa taysir ma aqsiduhu min al khairat wad dawam ala adwa'il makrumat wal jam'a baini wa baina ahibbai fi daril karamati wa sa'ir wujuhil masarrat. وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله اعتصمت بالله استعنت بالله فوضت أمري إلى الله واستودعته ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبابي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ. خلاص مقدمة Imam Nawawi. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini saja, insya-Allah.
Dan saya nasihatkan kepada yang belum memiliki mempunyai kitab Al-Azkar, seeloknya kita beli, kita cari jalan untuk memilikinya. Sekarang pun dah banyak kitab-kitab terjemahan. Boleh kita nak baca. Yang lebih baik dia kita dalam belajar ni kita kena memiliki kitab supaya kita dapat fokus. InsyaAllah kita sambung pada hari esok insyaAllah pada waktu yang sama. Saya mohon maaf kalau ada tersalah, tersasul dan sebagainya. Itu semua daripada diri saya. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah esok kita akan masuk pada فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. Fasal kepada perintah untuk kita ikhlas dan memperbaiki niat pada setiap amalan, amalan zahir ataupun amalan yang tersembunyi, amalan yang tersembunyilah. InsyaAllah kita akan cuba untuk baca, sebab banyak kan. Kita akan baca dalam lebih kurang setiap kali pertemuan, dalam target saya dalam 5 muka surat, insyaAllah dalam masa 30 minit. Saya cuba insyaAllah. Dan kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah. Terima kasih kepada yang sudi hadir, sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.